Inisiatif Kita Prihatin yang diumum semalam oleh Perdana Menteri banyak memberi manfaat kepada masyarakat di kawasan luar bandar. Selama mesra di tapak pasar tamu Pekan Beluran pagi tadi, Tan Sri Muhyiddin menjelaskan pandemik COVID-19 terus ditangani dengan usaha gigih. Kerajaan Perikatan Nasional terus membela golongan petani, peladang, nelayan juga rakyat yang terjejas. Bagi orang Beluran, sama lagi mana lagi 10 bilion untuk program Kita Prihatin, kerana Kerajaan Perikatan Nasional adalah kerajaan yang prihatin rakyat. We care for you. This is the government that cares for you all the time. Kita sediakan satu lagi tambahan untuk membantu lagi rakyat kita yang terutama di bawah, dan pastinya hampir sebahagian besar daripada petani, peladang, nelayan akan nanti dapat menerima bantuan-bantuan tambahan RM1,000, RM600, RM300. Yang bujang-bujang pun yang belum kahwin pun kita bagi peruntukan untuk menyara keluarga, termasuk belia-belia kita yang ada di sini. Penduduk luar bandar di Sabah yang ditemui rata-rata memberi reaksi positif terhadap bantuan Kita Prihatin. Saya pergi banyak tempat, saya tanya, ya ada Ketua Menteri mengumumkan mau bantu, tapi sampai sekarang lima lagi duit itu. Saya tidak biasa untuk membanggakan diri. Kerana yang saya buat bukan untuk diri saya satu sen pun tidak pasti tak akan dapat menggunakan wang itu, kerana dia untuk rakyat. Kita prihatin rakyat. Kita nak menolong rakyat yang paling bawah terkesan. Bantuan Kita Prihatin yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam juga memberi makna yang besar buat semua rakyat, termasuk rakyat Sabah. Ia bukan pemberian kerana pilihan raya, tetapi keprihatinan buat seluruh rakyat Malaysia. Baguslah dia macam supaya orang miskin ke boleh tolong, awak boleh tolong kita orang lah. Ya, sekarang susah, kerja pun susah, tiada apa-apa pun tiada sudah, kan? Ya, saya harap ni Perdana Menteri kita baguslah. Sekarang ni amat susah sikit lah. Macam kami berniaga pun susah. Lagi bagus kalau dia bagi. Ringan sikit beban. Rasa okeylah, baguslah. Ada bantuan sikit. Rasa happy jugalah dan sedikit terharu sebab akhirnya dapat bantuan juga, walaupun orang bilang tidaklah sebanyak, tapi orang bilang syukurlah bahkan dapat juga. So I think that's more than enough lah. Kegagalan kerajaan terdahulu pimpinan warisan membina semula penempatan penduduk di Kampung Gas Sandakan selepas terbakar beberapa tahun lalu menyebabkan Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB terpaksa mengambil alih tanggungjawab tersebut. Justru Menteri KPLB Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad mengumumkan akan membina semula 100 unit rumah melalui projek perumahan rakyat termiskin PPRT. Turut akan dibina ialah projek sistem retikulasi bekalan air di Kampung Bambangan. Dua projek pembangunan itu akan dilaksanakan di kawasan Dun Sekong di Batu Sapi Sandakan. Menurutnya, rumah kabin yang disediakan kerajaan negeri di perkampungan berkenaan adalah sempit dan tidak selesa. Saya sebenarnya sangat sedih melihat. Sebentar tadi saya melihat kabin yang ruangnya saya ingat tak melebihi 20 kaki panjang, dan di situlah tempat anak-anak yang ramai tidur sekali, tidak ada bilik. Bayangkan rumah tidak ada bilik, dan dapur hanya berkongsi memasak dan tandas juga berkongsi. Bagi sistem retikulasi bekalan air, ia dijangka akan memberi manfaat kepada kira-kira 1,000 penduduk di kawasan terlibat. Mengulas hari pengundian hujung minggu ini, beliau optimis parti di bawah Gabungan Rakyat Sabah GRS mampu memenangi hati rakyat Sabah. Sejumlah RM390,000 diluluskan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM kepada 6 buah koperasi di Parlimen Pensiangan. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Arthur Joseph Kurup, kelulusan bantuan ini adalah untuk meningkatkan kemudahan dan infrastruktur koperasi tersebut.
Bantuan yang disalurkan adalah untuk meningkatkan lagi kemudahan dan infrastruktur kepada koperasi-koperasi tersebut supaya mereka boleh mengembangkan bisnes masing-masing dan menjalankan aktiviti ekonomi mereka dalam keadaan yang lebih selesa. Beliau merasmikan kedai mini perkakasan milik Koperasi Kampung Luanti Baru di Keningau. Arthur meminta usahawan terutama di luar bandar mempelbagaikan kegiatan ekonomi bagi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dan seterusnya mengurangkan penghijrahan ke bandar. Koperasi Kampung Luanti Baru di Keningau ini telah berdaftar sejak tahun 2011. Pada masa sama, usahawan di Sabah mahu kegemilangan peluang perniagaan 2 tahun lalu dikembalikan. Mereka mahu bantuan yang sebelum ini dinikmati semasa kepimpinan negeri sehaluan dengan Kerajaan Persekutuan dapat dinikmati semula. Peluang perniagaan yang ada sekarang sangat sukar dan disifatkan jauh berbeza berbanding pemerintahan kerajaan sebelum ini. Kami rasa bersyukurlah kalau kerajaan ini bertukar, kami mahu betul-betul diubah. Sebab kami mahu semua wanita di negeri Sabah dan merasa balik kesenangan yang kita dapat seperti dahulu. Bagi peniaga kecil di Kuala Penyu, mereka mahu peniaga kecil-kecilan seperti penjahit baju dan penjual kuih yang beroperasi di rumah turut mendapat bantuan seperti sebelum ini. Kerajaan sebelum ini sentiasa membantu dan mendorong mereka membagi modal, kadang-kadang peralatan daripada zero sehinggalah mereka meningkatkan ekonomi mereka. Mereka juga mahu bantuan yang diberikan perlu dinilai dari segi potensi dan keperluan mereka. Biasalah kan kadang-kadang orang akan pilih orang bah. Dan bila kita ni tiada apa-apa, orang tak akan pandang sebenarnya. Itulah. Tapi untuk sekarang bagi saya berilah peluang memang wanita yang berkelayakan untuk memajukan diri mereka. Bagi Presiden Persatuan Usahawan Industri Kecil dan Sederhana Wanita Bumiputra, Iksnita Sabah, Datuk Dayang Khatijah Datuk Bacial pula berterima kasih atas bantuan kerajaan pusat kepada lebih 2,000 ahlinya. Ya, kebanyakan bantuan untuk usahawan ni sebenarnya saya terus terang katakan banyak bantuan yang banyak ini datangnya dari Persekutuan. Sebab itu saya bersama dengan kerajaan hari ini, iaitu Kerajaan Peringkat Nasional di peringkat nasional supaya ianya memudahkan usahawan-usahawan di bawah saya untuk jalan ke Putrajaya. Tidak segan-segan lagi. Nah, sebab itu kita mau tahu yang di Sabah ini adalah, tapi tidak sampai. Hanya pengumuman saja. 很好的意见哦，因为人民现在生活很辛苦，很需要钱来花，所以首相这样的援助我们是很值得，很值得，是很值得的。他做得很好，很对，很支持谢谢大家。Saya sangat bersyukurlah di atas bantuan-bantuan tersebut karena ini adalah satu peluang bagi rakyat Sabah ini menerima bantuan-bantuan tersebut. Bantuan tu kalau bagi saya memang patutlah dibagi kepada rakyat sebab rakyat di Sabah ini sangat memerlukan juga bantuan tersebut kan. Kerana rata-ratanya kadang-kadang ada juga rakyat-rakyat yang memerlukan. Membagiku bantuan kerjaan betna paling mahap sebab kita nyajomnya masa Covid betnasa tapi kerjaan sentiasa membantu kita. Dengan logi betna penambahan 1,000. Jadi kita bersyukur dengan PM kita sekarang ni. Mereka pina buat beta dari manta menyaga, dari manta ngurus anak ta. Meli kelengkabus mimon lah. Keperluan ni si kamimon. Di musim Covid ini banyak perniagaan yang terjejas. Dengan adanya penjana ini sedikit sebanyak dapat membantu kami meningkatkan kapasiti pengeluaran dan menambah bahan-bahan mentah. Ia sangat banyak memberi impak yang positif kepada saya punya perniagaan. So saya dapat teruskan dan sekarang saya juga dapat membuka peluang pekerjaan dengan bantuan penjana itulah. Bagi perkhidmatan grafik dan industri kreatif, saya
salah satu penerima penjana. Saya rasa penjana ini memang bagus dan perlu diteruskan. Keperluan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Tawau akan dikaji dari semasa ke semasa. Ketua Polis Daerah Tawau ACP Peter Anak Umbuas berkata pihaknya sentiasa bermesyuarat dan berbincang dengan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Daerah Tawau mengenai langkah diambil untuk mengekang penularan COVID-19. Saya tak boleh ramal dan tak boleh jangka ya. Kita akan sentiasa syarat melalui Pusat Kawalan Operasi Bencana. Kita akan bincang nanti apa strategi dan apa yang kita buat untuk mengekang penularan COVID-19 ini. Ya, SGR kita masih teruskan sehingga untuk 2 ya. Sekarang ini kita teruskan untuk tugas penularan COVID-19 iaitu Ops COVID-19 dan juga sempena PRN kita ni untuk menjaga keselamatan daerah Tawau ya. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas diminta mengulas jangkaan pelaksanaan PKPD di Tawau selepas PRU Dun Sabah ke-16 susulan peningkatan COVID-19. Menurutnya, ketika ini 8 sekatan jalan raya yang didirikan menerusi operasi COVID-19 di sekitar Tawau masih diteruskan dalam usaha membendung jangkitan penyakit terbabit. Mengulas selanjut, ACP Peter memaklumkan kempen pilihan raya di daerah ini berjalan lancar dan pasukan pemantau khas penguatkuasa pilihan raya menangani dengan baik sebarang aduan yang diterima semasa kempen berlangsung. Sekian lintas langsung dari Sabah tengah hari ini bersama saya, Konstantin Pahlawan. Kepada semua pengundi di Sabah pada 26 September ini, tunaikanlah tanggungjawab anda sebagai pemilih. #BAH-UNDI 2020. Pandemik COVID-19 belum berakhir, jadi jangan lupa patuhi SOP yang ditetapkan. Kembali ke Angkasa Puri, silakan.